Hai, selamat datang ke video khas yang saya buat untuk anda. Dan kali ini, dalam video ini saya akan cuba jawab soalan yang pernah diajukan dalam survey. Dan baru juga saya sedar bahawa soalan ini kerap diajukan, iaitu cara buat copywriting untuk produk takaful. Dan hari ini saya cuba untuk bagi idea supaya anda nampak salah satu cara untuk buat copywriting untuk produk takaful. So, tanpa melengahkan masa, kita akan cuba mencambah idea ataupun menghasilkan idea-idea yang tuan-tuan boleh test serta-merta. Dan jangan risau, video ini tuan-tuan macam biasa kita akan bagi contoh yang praktikal untuk tuan-tuan terus buat. Yang penting tuan-tuan faham bahawa dalam dunia macam takaful, jual property, jual mutual fund dan sebagainya, sebenarnya kita tak jual pun takaful tu. Okay? Kita tak jual takaful. Dan orang pun tak membeli takaful sebab takaful semata-mata. Of course, cara pembelian mereka mengikut package tu memang benar lah. Cuma penting untuk kita faham bahawa kita sebenarnya tak jual takaful. Jangan ada mentaliti, oh saya jual takaful. Okay? So, sebenarnya kita jual diri kita sebagai ejen. Konsep menjual sebagai ejen ni, tak kisahlah macam saya sebut tadi, sebenarnya kita sedang menjual diri kita. Jadi penting untuk tuan-tuan faham bahawa orang membeli sebab kita. That's the best way untuk kita faham dan kuasai asas dalam mempromosikan produk-produk seperti ini. Dan untuk menghasilkan video ini, saya lebih suka menggunakan satu case study yang saya belajar daripada seorang kawan saya yang buat personal sales RM180,000 sebulan kalau tak silap saya. Dan beliau tak jual takaful. Saya tak pasti beliau jual ke tak, tapi dia jual mutual fund lah. Dan dia gunakan konsep yang sama untuk seperti dalam video ini, untuk bantu klien-klien dia sign up dengan dia. Okay, so kita boleh dissect benda ni. Kita akan dissect benda ni, dan saya nak pastikan tuan-tuan at least dapat idea dan kaedah yang tuan-tuan boleh gunakan. Alright. So, sebelum tu, video ini dibawakan khas oleh kelas Hack Your Sales bersama saya dengan partner saya, Uncle Tiger. So, kalau tuan-tuan nak datang ke kelas 2 hari, serendah RM29 sahaja untuk belajar marketing, sales dan launch. Dalam kelas 2 hari yang konten saya, batch sebelum ni dah berjaya dapat result serta-merta masa dalam kelas, even masa modul 1 pun. So tuan-tuan, saya nak jemput tuan-tuan untuk datang ke kelas ni. Dan kalau tuan-tuan masuk ke website ini sekarang, tuan-tuan akan nampak result-result daripada peserta batch sebelum ni, yang mereka sendiri dapat sales, dapat klien, dapat customer masa dalam kelas. Maksudnya masa dalam kelas tu, aktiviti tu sedang dijalankan, memang kita paksa peserta untuk buat sekarang masa dalam kelas. So mereka dah dapat result. So kalau anda nak tengok maklumat lanjut dan result mereka, ataupun nak daftar terus, boleh ke website yang saya tunjukkan. Alright. So benda yang kita nak kena faham adalah, macam biasa saya lebih suka tekankan kepada asas. So kita akan belajar sama-sama tentang 3 asas marketing untuk ejen takaful. Simple, tak ada complicated, mudah untuk faham. Okay, mudah-mudahan. Benda penting untuk kita faham bila kita nak jual produk-produk seumpama ini, macam takaful dan sebagainya, pembinaan credibility adalah pembinaan asas yang sangat penting. Dan dia bukannya dalam masa yang singkat. Dia tak mudah, tapi dia achievable lah. Okay. Dan kemudian kita akan pergi kepada story. Macam mana kita nak rangkakan story? Dekat sinilah part copywriting tu. So kat sinilah kita akan rangkakan part copywriting, dan saya akan tunjukkan contoh kalau saya jadi ejen. Kalau lah, semua benda kalau ni memang cakapnya senang lah, tapi at least saya kena tunjukkan contoh supaya anda nampak, okay, boleh try benda ni. Itu je saya nak tuan-tuan rasa yakin untuk, tak apalah, kita try je lah. Sebab kalau jadi macam kawan saya yang saya cerita tadi, dia try je, dia just cuba and jadi. In fact, dia tak ada pakai paid advertising semua, Facebook ads semua tak pakai. Dia pakai dia punya existing benda yang dia ada sahaja, macam WhatsApp story and then email yang disimpan untuk prospek-prospek dia dan sebagainya. But we come back to that story later.
So the next part is penggunaan visual agent Takaful. Dari sudut gambar, dari sudut video, macam mana yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan kebarangkalian supaya kita dapat prospek yang kita nak lah. Okay. So first of all is credibility. Ini part yang pertama dalam video ini. So apa maksud credibility? So kalau tuan ingat lagi apa yang kita belajar tadi, iaitu kita fokus kepada jual diri. And then sebaiknya boleh guna nama sendirilah ataupun nama samaran ke, itu bergantung lah. Janji bukan nama organisasi. Kalau boleh, macam kalau saya Akif, saya panggil nama saya Akif lah. Kalau buat Facebook page ke, Instagram ke, ataupun ads ke sebagainya, pastikan gunakan nama sendirilah. Dan kemahiran yang kita nak latih diri kita untuk mempromosikan produk-produk seperti ini atau seumpama ini, bila kita nak latih untuk berkongsi, bercerita menggunakan gabungan sama ada teks, gambar atau video. So this is the basic thing. Okay, so saya bagi contoh. Contohlah, so katakanlah saya nak jual, of course saya tak ada jual mana-mana produk Takaful, dan tuan-tuan tolong jangan macam nak tiba-tiba promote saya supaya jadi agent ke dan sebagainya. Kalau saya nak, saya jadi. Kalau saya tak nak, saya tak nak. Tu je. But penting untuk saya tunjukkan contoh lah. Contoh kalau tengok sini, katakanlah saya, so saya nak jual, saya gunakan nama Facebook page maybe Akif ataupun Akif Azizan ke, tak kisahlah. So gunakan nama tuan-tuan sendiri. And then kita kena tahu juga kekuatan kita bercerita menggunakan apa. Sebab semua orang pandai bercerita sebenarnya, tapi kita kena tahu kita punya strength ataupun kita punya kekuatan dekat bahagian mana. Macam saya sendiri, kebanyakan masa, saya tak cakap confirm, tapi kebanyakan masa saya selesa berkongsi menggunakan gabungan teks dan gambar. Jadi copywriting saya kebanyakannya memang berdasarkan teks dan gambar. Sekarang ni je baru rajin nak buat video. Okay. Dan saya kena fokus untuk develop satu cerita yang berkredibiliti secara berperingkat. Maksudnya bila saya dah tahu saya nak jual kat siapa, saya punya target market, so sebagai contoh dekat sini, cerita credibility yang saya nak develop adalah cerita untuk orang bisnes, supaya saya dapat prospek-prospek atau bakal klien yang memang orang bisnes. Sebab apa? Sebab suka hati saya lah. Tak adalah. Dia lebih kepada kita kena tahu kita nak jual kat siapa. Kalau anda tengok dalam video sebelum ni, saya ada terangkan tentang betapa pentingnya untuk kita kenal kita punya siapa, apa nak jual kat siapa ni lah. Okay, so macam saya, kalau saya nak kena start, dan saya akan pilih circle yang paling dekat dengan saya lah, iaitu market yang paling dekat dengan saya adalah orang bisnes. So saya boleh develop, saya boleh fokus untuk develop maybe dalam masa 3 bulan ni. Copywriting saya majority adalah untuk cerita untuk orang bisnes. Okay, so this is the example macam mana tuan-tuan bermula dengan pembinaan credibility. Dan again saya cakap, benda ni dia tak senang. Dia bukannya kerja satu hari, bukannya terus launch ads, Facebook ads, Instagram ads, terus dapat klien dan boleh terus close dan sebagainya. Dia perlukan praktis dan kata apa, konsistensi untuk menguji dan kata apa, mendevelop, orang kata membangunkan skill untuk bercerita kepada target market kita. Alright, so the next part, itu bahagian kedua adalah story, iaitu cerita lah. Dan cara nak buat cerita, first of all, jangan buat cerita. Jangan gunakan cerita palsu, jangan gunakan cerita tipu. The best part is always research, iaitu buat kajian. Benda ni sangat penting sebab lagi banyak tuan-tuan buat kajian dari sudut pembacaan, video, datang ke kelas-kelas yang ejen-ejen apa yang company provide, lagi banyak cerita yang kita akan dapat. Lagi banyak idea, lagi banyak kempen yang kita boleh hasilkan, sebab ilmu yang kita ada akan mengizinkan kita untuk bercerita lebih banyak dan akan mewujudkan credibility secara berperingkat. Baik, jadi macam saya cakap sebelum ni, iaitu kita akan gunakan cerita untuk tarik perhatian dan bina credibility. Dan sumber yang anda boleh gunakan, first of all, boleh guna cerita klien lah. Kalau tuan-tuan ada klien, dan it's very good lah untuk develop cerita tu. Kalau tak ada, based on news ataupun pengalaman sendiri, ataupun sumber-sumber yang lain yang kita ada kajian menyeluruh. Menyeluruh ni maksudnya kita tahu sumber yang kita dapat tu daripada sumber yang kita sendiri yakin. Saya bagi contoh lah, senang cerita, untuk tuan-tuan puan nampak lebih jelas. So contoh, saya ambil contoh macam saya lah. Maksudnya saya tak pernah jual, tapi macam mana saya boleh bantu beberapa ejen Takaful untuk hit sales
6 angka personal sales lah, 6 angka sometimes group sales dan sebagainya. So first of all memang saya start dengan basic things, iaitu contohnya contohlah saya type dekat website ke related to keyword yang saya suka guna, macam best story about best story about medical card, ataupun best story about life insurance ke apa. Sebab saya nak tengok ada tak cerita-cerita yang saya boleh gunakan ataupun tip-tip yang saya boleh aplikasikan dalam copywriting saya. Okay, so kat sini kalau kita tengok ada AIA. Saya bukan ejen AIA dan saya tak directly ataupun saya maybe indirectly promote AIA, tapi saya bukannya ejen AIA, saya tak ada ambil apa-apa, saya tidak disponsor dan sebagainya. It's just nak contoh je macam mana nak buat simple research. So kat sini kita tengok ada top 5 questions to ask when buying a medical insurance plan. Ni contoh sahaja, contoh. Okay, of course nanti ada yang berdebat, oh takaful dengan insurance lain. Okay, betul, memang betul. It's just saya nak tunjuk contoh je. Nanti tuan-tuan buatlah research sendiri. Ni just nak bagi tuan-tuan tengok video ni, okay, dapat idea. Alright, and then kita boleh gunakan, alamak dekat sini tak nampak sangat, kejap saya alihkan saya punya video dekat sini. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, perhatian usahawan. So ini akan jadi headline saya. Contoh, saya nak kongsi satu cerita, saya baru baca satu artikel ni, penting untuk usahawan yang tak nak menyesali kemudian hari apabila pilih medical card. Pastikan kita faham jenis medical plan dan perbezaan setiap satu, and then jenis coverage. Saya bagilah tip berdasarkan apa yang saya baca, dan simple je, keep it simple. Saya akan test macam ni sebab daripada saya buat iklan belilah medical plan takaful saya macam tu kan, daripada saya test macam tu yang terlalu keras, bukan keras, dia hard sell ke soft sell dia tak kisah, tak ada issue pun. Saya tak nak nampak desperate. So headline tu pada saya memberikan satu pendekatan dan penekanan yang penting. So tuan-tuan tengok Brand Premium, and then dia sebenarnya saya nak berkongsi apa yang saya baca. Sebab yelah saya boleh jadi ejen. Contoh saya tak jadi ni, kalau saya jadi ejen dan saya baru je, dan saya baru dapat baca satu artikel, dan artikel tu menarik. Dia bagi tahu okay, top 5 questions yang kita patut tanya sebelum ambil apa-apa medical coverage ke apa sebagainya. Ni contoh lah, kalau tak sesuai jangan gunalah. It's just nak bagi idea je. Okay, so contoh kalau tengok keempat, pre-existing illness cover atau tidak, and then kena bayar upfront fees atau tidak bila ordered. And then kalau tengok situ, okay, sebagai ejen takaful, sekejap saya buka sini, saya alihkan ke sini. Sebagai ejen takaful, tanggungjawab saya adalah untuk usahawan pilih package mengikut poket sendiri, bukan berdasarkan poket saya. Dekat sini ada offer, sebab itu ada plan serendah sekian sebulan dan dapat coverage sekian. Ni angka ni berubah lah ikut package yang anda tawarkan serendah berapa ringgit. Okay. Dan jika anda perlukan bantuan dan mahu saya cadangkan package yang sesuai, boleh WhatsApp ke nombor ni, 12356789. So letak nama ataupun letak link WhatsApp, ataupun bergantung lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pakai campaign Facebook Ads message here, then it's up to you. Jangan overcomplicated kan video ni. It's just saya nak bagi idea kepada tuan-tuan untuk okay, macam mana nak buat, apa idea dia, salah satu idea dia. Of course benda yang saya tunjuk tadi tu, contoh tadi yang tuan-tuan boleh ulang siaran ataupun replay video ni, adalah salah satu contoh idea sahaja. Saya takkan jamin langsung, disclaimer kat sini, saya takkan jamin langsung benda ni boleh berkesan. It's just okay, kalau nak start dengan kaedah ni. Pasal kaedah ni first kali telah diuji oleh beberapa kawan dan kata apa, klien saya dulu. So it works for them, might as well boleh berkesan juga untuk anda. Sebab ingat, asas dia adalah jual diri. So bila nak jual diri ni, kita kena pandai bercerita lah. Dan sebenarnya kita ni pandai bercerita, it's just kita tak ada structure. Okay, so the next part, the last part lah, iaitu penggunaan visual agent takaful. So kalau tuan-tuan nak guna visual macam gambar ke video ke dan sebagainya, ini antara teori yang tuan-tuan perlu faham. Antaranya adalah dia berbalik pada poin pertama, iaitu kita nak jual diri kita. Jadi tuan-tuan, kita akan guna visual kita sendiri. Visual kita sendiri maksudnya visual saya lah sebagai agent. Jangan guna visual gambar. Saya pernah tengok ada yang letak visual gambar company, gambar HQ dan sebagainya. Kalau berkesan tahniah, tapi kebanyakannya tak berkesan. Pasal kita kena ingat, benda paling penting adalah klien beli sebab dia nak berurusan dengan kita.
dia tahu siapa kita, dia selesa. Dia maksudnya sebelum dia jumpa kita pun, anak yang sekarang PKP sebagainya, so dia orang tak dapat nak jumpa face to face, so dia orang akan majority jumpa online dan sebagainya. So mereka nak tahu dengan siapa mereka berurusan sebelum mereka buat keputusan. That's the basic thing yang kita nak kena faham. So maybe sebaiknya kita guna visual kita sendiri. Alright. And then macam again saya cakap tu, saya ulang balik, iaitu klien nak tahu dia berurusan dengan siapa, bukannya dia nak beli produk apa. Produk seumpama yang saya cakap tadi, takaful ke, property ke dan sebagainya, of course mereka nak cari produk tu. Of course ada masalah, produk muncul, dia nak beli produk tu. Dalam masa yang sama, dia juga sangat memilih dengan siapa dia nak beli. Cuba tanya diri kita sendiri. Kebanyakan siapa yang pernah ataupun siapa yang ejen takaful yang tengah tonton video ni, kebanyakan klien mesti pilih sebab dia kenal kita. Macam saya sendiri masa saya ambil takaful daripada satu syarikat ni, sebab saya kenal dengan individu. Saya dah jumpa dia kat dalam kelas, saya dah jumpa dia banyak kali, dah pernah lepak, and then dia orang yang sangat baik. So bila saya datang jumpa dia untuk berurusan dan memilih medical card, dia jadi sangat mudah proses tu. Dan sebab dia pun kita tahu kita berurusan dengan siapa, dan dia pun tahu dia berurusan dengan siapa. Okay, so contoh saya bagi contoh lah. Kalau saya nak buat visual ke, untuk run ads ke apa, ataupun update WhatsApp story ke, Instagram story ke, ataupun TikTok ke apa, whatever distribution channel tu tuan-tuan pakai, dan saya akan gunakan gambar ni. Ni gambar ni bentuk square lah. Kalau tuan-tuan sebenarnya background hitam, tapi sebenarnya bentuk petak lah. So tuan-tuan kalau tengok sini, dia macam bentuk petak macam ni. Okay, saja screenshot. So dia bentuk petak lah. So dia akan jadi size yang saya suka lah, 1080 darab 1080. Dan saya akan highlight diri saya sebagai ejen. Pasal of course macam saya kata tadi, kita nak jual diri kita sebagai ejen. Dan itu saja. Dan adakah video ini dapat bagi anda sedikit idea, bagi ejen takaful ke, mutual fund ke, property ke, sebenarnya sama je. But again, if you nak saya buat, kalau tuan-tuan nak saya buat video khas untuk produk-produk lain, ataupun nak lagi kata apa, tanya lebih mendalam, ini risau je, tunggu sampai akhir video ni, sebab saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan untuk mengajukan soalan, dan maybe saya akan record video khas untuk jawab soalan tuan-tuan. Tak kisahlah untuk takaful ke apa semua, you can ask maybe a different questions based on different situation. Okay, so last but not least, penting untuk anda faham dua benda ni. Macam saya cakap, first of all, kalau anda rasa bermanfaat video ni, walaupun sekejap, dan dapat idea, okay macam ni Akif buat, ni contoh dia, okay dah nampak jelas, saya seronok lah, dah rasa ada harapan lah, bukan harapan palsu. At least kita nampak benda yang macam okay, benda ni it could be work, it could work dan sebagainya, dia maybe boleh berkesan. So first of all, macam biasa, saya nak ajak tuan-tuan untuk datang ke kelas Hack Your Sales, sebab dalam kelas ni kita tunjukkan dari sudut strategi marketing, apa kena buat sebelum marketing, untuk tuan-tuan faham cara berfikir sebagai seorang marketer. Okay, so macam biasa, saya nak jemput tuan-tuan. Kelas ni kelas 2 hari, tarikh semua dah ada kat dalam website. So harga dia serendah RM29 sahaja, tapi saya cadangkan anda ambil package yang paling tinggi lah. Dia bukan paling mahal, dia paling tinggi. RM29 paling rendah. Yang paling tinggi adalah, saya tak ingat, kena tengok kat website. Dan tarikh semua dah ada kat situ. Cuma pasti yang tuan-tuan baca kat website untuk tengok setiap modul ni. Dan kalau tanya saya sesuai untuk siapa, asalkan tuan-tuan tak buat projek government, macam nak kena submit kata apa, tender apa semua, yang tu tak sesuai lah. Other than that, I believe sangat berkesan, sebab sebelum ni, batch sebelum ni dah ada yang join produk makanan, produk kecantikan, even takaful, jual property, dan related to that lah. So sebab tu saya nak jemput anda untuk datang ke kelas ni, dan kelas ni 2 hari secara online. Okay, and tuan-tuan, kalau anda ada soalan, anda boleh tanya saya directly, sebab saya sediakan borang khas dalam video ni. Anda boleh klik ke website kat sini lah. So kalau anda ada sebarang soalan berkaitan marketing, operating and sales, even produk yang sama, contoh takaful, still nak ada soalan lagi dan sebagainya, ataupun nak tunjukkan contoh, kalau saya buat iklan macam ni, okey tak, ada penambahbaikan tak, gunakan ruang kat sini, iaitu pergi kat click.vip/tanya Akif, dan mana tahu saya buat video khas untuk jawab soalan anda. Okay, dan doakan saya juga untuk
buat lebih banyak video macam ni, kerana kata apa, memberi berkongsi ilmu itu adalah satu perkara yang bermanfaat untuk umat manusia lah. Alright, so again, thank you so much for watching this video, and terima kasih banyak, dan saya harap anda belajar satu, dan silakan share video ni kepada kawan-kawan anda supaya mereka lebih mahir dan mula mengasah skill dalam copywriting, marketing dan sales. Okay, so jumpa anda di masa akan datang. Thank you so much. Salam sejahtera.